Wanita hari ini Kembali bersama kami dua-dua. Tak sama sebenarnya. Betul. Ya, seperti tadi kita dah cakap yang hari ini kita akan bercakap tentang asam pelengkap rasa dan tanpa membuang masa lagi kita nak memperkenalkan 5 orang tetamu yang cukup istimewa dalam talian sekarang ini yang akan berkongsi tentang demo masakan untuk hari ini. Okey, kita bersama dengan Chef Zainal Abdul Rahman, kita bersama dengan Puan Amalina Zainal, Puan Roslin Abu Hassan, Puan Nur Anida Fadzil dan juga Puan Haslinda Abdul Rahman. Hello kelima-limanya. Assalamualaikum. Hai semua, apa khabar? Baik. Okey. Okey, baiklah. Semua nampak ceria-ceria. Okey, kalau boleh saya nak minta sesiapa yang ada on TV tu untuk tutup TV anda dan kita akan pertama sekali bersama dengan tetamu pertama kita iaitu Chef Zainal Abdul Rahman. Assalamualaikum Chef Zainal. Assalamualaikum, apa khabar semua? Harap ceria pagi ini. Alhamdulillah sihat. Selalunya Chef Zainal datang ke Betul. studio kita tahu Sugi. Hari ini kita berada dalam talian sahajalah. Okey, Chef, hari ini Ya, Chef. Hari ini nak berkongsi tentang pencok asam. Okey, baik. Buat mereka yang tak tahu pencok asam tu apa, mungkin Chef nak mula berkongsi tentang dari mana datangnya pencok asam ni. Okey, pencok asam ni dia adalah kombinasi daripada ikan bilis. Kalau kita tak nak gunakan ikan bilis, kita guna sedang kering, kita ikan bilis. Dan kita ada bahan bawang, biji api, garam, garam, asam. Asam yang paling penting sekali. Dan mestilah kena ada asam, betul? Tu ada bahan-bahan dia tu. Okey. Air asam seperti ikan bilis. Ya. Ada sedikit gula. Gula dan bawang. Bawang kita dah iris. Okey. Kemudian kita ada garam berasa sedikit dan lada. Lada dan cili merah. Kita lenyek kita Okey, mula-mula kalau kita nak masak kita lenyek lada tu dulu. Okey, lada tu perlu di lenyek-lenyekkan je. Ini lenyekkan dia. Jangan bagi hancur, tak mahu. Okey. Kemudian kita masukkan ikan bilis, asam tu. Kemudian kita ambil bahan-bahan lain lah, macam bawang, lepas tu kita taruh macam garam, gula. Kita dah taruh asam, kita taruh gula untuk jangan dia terlalu masam sangat. Betul. Kita tumpulkan sikit masamnya. Siap dah. Kita campur dia semua sekali. Kita boleh hidangkan. Kalau nak kita makan dengan nasi panas-panas. Sedap. Ya, Chef. Okey, baik Chef. Kalau kita lihat Chef sediakan tu memang senang sangat, tapi nak tahulah Chef, air asam tu mungkin kalau pekat sangat masam sangat. Jadi macam mana konsistensi air asam tu Chef? Okey, air asam tu kita pegang dia pekat. Dan pekat dan tentulah dia cair kan. Cukup untuk membaluti pencok tadi. Dan Chef, kalau saya lihat tadi kan, Chef ada masukkan air asam. Lepas tu ada juga perahan limau lagi. Kenapa ada penggunaan makanan masam yang berbeza untuk menjadikan pencok asam ni sedap? Asam dia rasa lain, tapi limau dia untuk masam yang lain. Okey. Yang kita tahu limau dengan tomato tu adalah sambal pencok Malaysia. Okey. Yang mula-mula basic tu kita buat sambal pencok ikan bilis. Kita nak buat lain, kita tahulah olah lah, taruh sedikit tomato, sedikit limau, atau tak lemon pun boleh, bagus kan kalau kita kan. Okey, baik Chef. Chef, itu tadi pencok asam. Cukup mudah nak buat. Kalau masak singgang mungkin ramai yang tahu masak. Tapi kalau masak singgang asam ni mungkin Chef ada kelainan atau keistimewaan yang nak dikongsikan. Okey. Masak dia senang, singgang ni lagipun berkhasiat
dan tidak berminyak. Memang elok untuk kesihatan. Tulis di air asam, perahan air asam, dan bahan-bahan dia adalah seperti halia, kita hiris. Lepas tu kita pakai apa tu? Ni dia bawang dengan dihiris. Kemudian kita letak bawang putih, kita hiris juga. Lada pun kita hiris. Lagi pedas lagi bagus. Okey, kemudian kita gunakan garam, sedikit gula juga, dan peras tenang. Ikan pula kita boleh gunakan ikan besar lah kan. Kita gunakan ikan kakap yang besar. Okey. Atau kalau tempura pun sedap juga. Besar betul ikan zakap tu. Tapi Chef, kalau Chef boleh kongsikan juga, kenapa pentingnya dalam masakan kita, terutamanya di Malaysia, masakan Melayu dan juga masakan India juga yang banyak menggunakan asam. Menurut Chef, bagaimana khasiat asam ni dapat kita perolehi daripada memasukkannya dalam masakan-masakan kita? Okey. Agar masakan kita bertambah dan sedap, yang ada dia kan. Mestilah ada rasa masam. Kita hiduplah, kita mesti ada nak rasa masam, kita ada rasa manis. Itulah kehidupan. Asam, garam, kehidupan. Okey, baik Chef, dan mungkin Chef boleh kongsikan laman sosial Chef ataupun di mana mereka boleh mencuba hasil masakan Chef. Okey, boleh bersama saya di Instagram saya, Chef Zainal 25. Ataupun di FB saya, Chef Zainal Abdul Rahman. Dekat sana boleh banyak kita sharekan resipi dia apa-apa semualah. Kalau nak minta di sana pun boleh juga. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Chef Zainal Abdul Rahman di atas perkongsian masak pencuk asam dan juga singgang asam sebentar tadi. Terima kasih Chef. Jaga diri Chef. Ya. Okey, Yana, tadi kita berdua high five disebabkan kita suka jeruk asam kat depan ni kan. Saya juga suka yang asam Jawa yang dijadikan asam yang macam ada gula. Lepas ada gula di luar. Itu makanan kecil-kecil dulu. Betul. Okey, sekarang ni kita akan bersama dengan Puan Amalina Zainal yang akan berkongsi jus asam dan juga jeruk asam. Tak sabar ni. Assalamualaikum Puan Amalina. Puan kalau boleh minta unmute boleh? Okey. Sihat Puan? Hai. Sihat. Okey, hari ini nak berkongsi dua menu iaitu jus asam dan juga jeruk asam. Tapi sebabkan saya dan Sugi suka sangat-sangat jeruk asam ni, mungkin nak cerita terlebih dahulu tentang jeruk asam. Okey, jeruk asam ni sebab kita produk kita adalah serbuk asam. Okey. Serbuk asam putih tu. Jadi serbuk asam ni dia boleh dimakan dengan banyak cara lah. Kiranya selain daripada kita just cicah-cicah macam tu kan dengan serbuk asam, kita juga boleh campurkan dalam jeruk buah. Okey, so kalau macam kita selalu tengok orang buat jeruk buah, dia akan letak garam dan gula dan serbuk asam. Tapi kalau serbuk asam kita, serbuk asam putih ni, dia kalau kita gunakan serbuk asam ni, dia tak perlukan garam dan gula sebab dia dah cukup rasa. Dia dah cukup manis, masam dan masin. Okey, baik-baik. Saya selalu tertanya juga macam mana buat serbuk asam warna putih ni sebab ada dua jenis. Ada yang putih, ada yang mana macam tebal sikit tu kan. Jadi macam mana mungkin Puan Amalina boleh kongsikan serbuk asam putih ni macam mana dia buat? Serbuk asam putih ni dia antara bahan-bahan yang kita gunakan macam gula, garam, buah plum, asam boy biji tu. Dan bahan-bahan penambah perasa lain lah. So kita campurkan bahan-bahan tu and then kita akan blend and then kita tapis untuk dapatkan tekstur halus dan yang putih tu lah. Lepas tu siap. Tapi mana Puan boleh dapat idea nak buat jeruk asam putih ni? Sebab betul kata Sugi, kadang-kadang ada jeruk asam yang tak berapa sedap disebabkan serbuknya tu. Idea dia kita buat serbuk asam ni dah lama, dah niaga dah lama. Tapi sebab kita pun suka makan buah. Makan buah mesti dah kena ada asam. Okey, baik. So and then kita dapat asam-asam dekat kedai semua kan macam kadang-kadang terlalu masin, kadang-kadang dia more tu masam saja. Jadi kita ubah sesuai resepi ni ikut cita rasa kita yang kita rasa
ramai orang akan suka. Okey, baik. Daripada serbuk asam ni kita nak ke jus asam pula. Adakah menggunakan serbuk ni juga ataupun cara lain yang digunakan untuk jus asam? Dia gunakan jus serbuk asam tu juga. Kita just benda sangat simple. Sebab kita kalau contoh kita macam kita boleh tengok buat jus apple. Kita just potong buah apple and then kita campurkan air and kita masukkan serbuk asam. And then kita blend and then untuk just topping kita just letak lagi serbuk asam tu and letak asam boil biji. Kita tak perlu tambah gula, tak perlu tambah apa-apa lain sebab macam saya cakap, serbuk asam ni dah cukup rasa. Dia dah ada rasa manis, masam. Jadi air tu pun rasa fresh. Air tu pun takkan terlalu masam, takkan terlalu manis. Dan tadi kalau kita tengok nak buat jus asam ni guna apple hijau kan. Ada tak alternatif ataupun substitute lain untuk apple hijau ni yang boleh digunakan? Buah apa agaknya? Kalau nak buat jus, banyak jus boleh buat. Antaranya apple hijau, apple merah pun boleh, jambu batu. Tapi yang saya sedang fikirkan sekarang adalah buah nenas. Nenas dengan serbuk asam. Rasa kombinasi dia sedap juga kan? Kalau dekat depan tu. Kalau blend buat jus nanas pun sedap. Okey, baik. Mungkin balik ni kita boleh cuba, Sugi? Boleh, tapi sebelum tu kita cuba yang ni lah. Okey, baik. Puan Amalina, di mana boleh mereka dapatkan produk ataupun mencuba jeruk-jeruk daripada Puan Amalina? Okey, kalau nak dapatkan produk serbuk asam ni, kita ada jual di gerai-gerai di sekitar Gombak. Ada boleh waste jambu padu Seri Gombak ataupun jambu padu Medan Idaman. Dan juga kalau nak order online, kita fokus online juga. Jadi boleh follow Instagram kita serbuk_asam_padu. PHA padu. Padu dia lain macam dia padu. Okey, baik. Terima kasih Puan Amalina atas perkongsian jus asam dan juga jeruk asam hari ini. Terima kasih. Stay safe. Jaga diri. Okey, Yana, saya pernah juga minum air asam. Bukan jus asam tapi air asam sebab katanya bagus untuk pengaliran darah. Kan awak pernah cuba? Saya pernah cuba juga. Itu kalau di Indonesia dia panggil jeruk pula. Dia panggil jamu. Jamu. Jamu asam kencur. Memang saya suka. Kunyit juga dekat dalam dia ada beberapa bahan tradisional lah. Ya, betul. Okey, baik. Kita ke menu seterusnya iaitu asam pedas moyang dan juga asam pedas kepala ikan. Mayong sebenarnya. Moyang pasal jamu teringat nenek saya. Okey, baik. Sudah bertemu dalam talian sekarang ni kita bersama dengan Puan Roslin Abu Hassan dari kantin Asam Pedas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Puan Roslin, kalau boleh kongsikan terlebih dahulu tentang asam pedas mayung. Mayung ni kita guna ikannya kan, kita guna telur ikan mayung tu? Okey, asam pedas mayung ni agak rare. So, kita gunakan telur ikan mayung. Saya sebenarnya suka tahu telur ikan mayung ni sebab kadang-kadang bila kita makan dia rasa kenyal-kenyal tu tahu Sugi. Okey. Tetapi betul. Mungkin Puan nak kongsikan juga apa istimewanya asam pedas telur ikan mayung ni? Sebenarnya telur ikan mayung ni dia ikut musim. Dia agak susah dapat. Dan saya agak bernasib baik sebab kita dapat supplier yang akan hantar untuk saya dalam kuantiti yang agak banyak. So saya boleh maintain resipi asam pedas telur mayung dekat restoran kami, kantin Asam Pedas. Okey, jadi untuk menu ni Puan, adakah asam keping ada sahaja yang digunakan ataupun campuran asam keping dan asam jawa? Okey, kalau tengok asam pedas Kak Lim, main dia asam jawa, main dia asam jawa. Tapi asam jawa ni dia punya rasa yang lembut. Dia agak manis sikit dan lembut. Untuk menyengatkan lagi, Kak Lim add on asam keping. Okey, baik. Itu je nak bagi sebab asam keping sebenarnya dia lebih menyengat daripada asam jawa. Dan dekat resipi boleh nampak kalian akan letak sekeping. Okey. Dan Puan Roslin, kalau boleh kongsikan juga asam pedas ni kan, kalau kita nak buat dia, kita kena pastikan dia punya rasa asam dia tu tidaklah terlalu masam. Orang kata nanti dia akan overshadow pula rasa keseluruhan masakan tu. Macam mana kita nak memastikan sukatan rasa asam dia tu just nice, sedap-sedap sahaja, orang kata ada lah bila kita makan asam pedas ni?
sebenarnya ikut bersamana masakan tu sebenarnya. Kalau tengok sekarang ni, Kak Lin cuma guna segenggam asam jawa saja dan sekeping asam keping. Ini portion untuk 4 orang makan saja. Kak Lin tak ada bersamana pun, jangan takut. Dia kecil je. Mungkin dalam 3 sudu besar asam jawa. Tapi normally dekat kantin asam pedas ni, sehari, seminggu kita guna, minta maaf, sebulan kita guna dalam 8 kilo asam jawa. Wow, okey. Tapi nak tahu. Banyak kan? Sebab menu saya cuma asam pedas. Dia ada asam Melaka, asam pedas Johor. Itu. Okey, tapi nak tahulah juga apa beza asam pedas mayung ni dengan asam pedas kepala ikan? Adakah cara dia sama, kuantiti asam yang digunakan tu sama? Okay. So, asam pedas telur mayung tu, kita resipi dia sebab kita nak elakkan dia ada bau. Dia akan lebih pada, dia ada rempah, dia ada black pepper, dia ada sedikit daun kari. But still guna air asam jawa. Untuk yang kepala ikan tu, biasa je. Bawang, cili, belacan. Cuma dia tak ada rempah. Dia cuma ada herbal. Okey, faham. Baik, menarik perkongsian. Menarik perkongsian berkenaan dengan asam pedas ikan mayung dan juga kepala ikan ni, Puan Roslin. Kalau boleh kongsikan juga social media, kalau ada yang teringin nak cuba asam pedas ni. Alhamdulillah, boleh pergi ke Instagram Kantin Asam Pedas ataupun Facebook Kantin Asam Pedas. Kalau Waze pun Kantin Asam Pedas. Okey. Dan kalau kedai kantin ni memang ada di Melaka lah ya? Kantin Asam Pedas, saya sebenarnya orang Melaka dan suami saya orang Johor. Kita menggabungkan dia. Okey, baik. Jual asam pedas saja kat sini. Okey. Terima kasih Tapi Puan berbagai Roslin. jenis ikan sebenarnya ada. Okey, baik. Ikan. Ini sebahagian saja. Kalau nak tahu apa yang ada, kena pergilah buat tempahan. Okey, baik. Terima kasih Puan Roslin Abu Hassan atas perkongsian berkenaan dengan asam pedas hari ini. Awak dah dapat tahu perbezaannya dua masakan tadi? Lepas ni awak bolehlah masak. Itu tak sure lagi. Tak pasti lagi. Okey, baik. Seterusnya kita ada menu air asam pedas perut lembu bersama dengan Puan Nur Anida Fazil dari My Kitchen Partner. Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum. Tengah hari. Selamat tengah hari Puan. Okey, air asam perut lembu. Menunya di hadapan saya. Mungkin Puan boleh terus kongsikan. Apa keistimewaan menu ni yang menggunakan air asam? Tadi saya sempat bertanya kepada stylist kita. Macam mana masaknya? Adalah dia berkongsi sedikit. Tapi nak tahu, apa keistimewaannya Puan? Okey, basically kita tahu perut lembu tu, perut tu kita buat daripada perut lembu. Jadi bila kita buat air asam perut lembu tu, jadi mesti kita penggunaan yang perlu kita pakai adalah asam jawa sebab kita tahu perut lembu tu bahan dalaman. Jadi bila kita nak guna tu dia ada bau. Jadi untuk asam jawa sendiri tu kita akan gunakan untuk membersihkan sendiri perut lembu tu. Itu adalah yang pertama. Itu kepentingan asam jawa dan asam keping untuk proses permulaan untuk buat air asam perut lembu. Di situ kita dapat lihat juga bahan-bahan yang kita gunakan untuk buat air asam perut lembu tu. Kita perlukan cili padi, asam jawa, kita perlukan buah tomato, hirisan buah tomato dan juga hirisan bawang yang kita kabungkan semua sekali dan ditambahkan sedikit garam dan gula sebagai penyedap dan penambah. Nanti dia akan mix well lah asam jawa dan gula tu. Okey. Ni saya ada lihat ada masukkan tomato juga ni sebab yelah asam jawa tu pun dah masam, tomato pun juga memberi rasa masam tu. Jadi kenapa perlu juga kita campurkan tomato dalam campuran air asam tu juga? Okey, rasa masam buah tomato tu tak seperti masam asam jawa. Masam asam jawa tu dia lebih kuat. Dan bila dia campuran dengan buah tomato yang fresh tu, so combination tu dia blend dan dia rasa
dia asam dia tu dia rasa dia lebih sedap dan lebih serasi dengan perut lembu tu. Okey, tapi baik. kan apa kalau untuk menu air asam perut lembu ni ada dicampurkan kerisik juga tak? Sebab kalau saya di rumah, umi saya memang selalu masukkan kerisik dalam air asam, sampai tu dia makan bersama dengan nasi daging. Okey, menarik. Dia bergantung. Kadang-kadang tu ada setengah yang suka letak kerisik sebab dia ada rasa lemak kerisik tu sendiri. Okey, Setengah dia akan letak campuran cili sos dan sos tomato. Okey, Puan Anida, ni saya tengah lihat ni memang kuah kat depan ni nampak pekat lah kan. Mungkin air asam tu dan bahan-bahan lain telah mekatkan kuahnya. Tapi tadi saya bertanya pada stylist, dia berkata ada orang makan air asam perut lembu ni, dia rebus perut lembu, lepas tu dia cicah dengan air asam berasingan. Adakah itu cara lain untuk masak air asam perut lembu ni? Boleh juga. Dia bergantung. Kadang-kadang kita akan buat air asam tu sendiri, kita asingkan dia, ataupun perut lembu tu kita rebus, atau boleh juga dimakan dengan daging bakar. Dan kita makan nasi, kita tak gaul sekali. Waktu kita makan tu baru kita nak cicah. Dia bergantung. Sedap. Tergantung kepada individu lah nak makan macam mana. Saya kira air asam tu lah menjadi highlight. Betul. Tapi kalau pun nak kongsikan juga, air asam ni kan sebenarnya sedap dimakan bersama dengan apa lagi selain daripada perut lembu? Okey, air asam normally kita makan dengan nasi daging, ayam bakar, ikan bakar. Selalunya kita akan makan dengan jenis-jenis nasi macam tu lah. Okey, baik. Dan di My Kitchen Partner ni Puan, apa lagi menu ataupun juadah yang ada? Okey, di My Kitchen Partner, selain daripada kita punya makanan main is nasi daging, nasi dalca dan beberapa dessert. So boleh layari kita punya Instagram My Kitchen Partner. Okey, baik. Terima kasih Puan Nur Anida atas perkongsian menu hari ini. Terima kasih Puan. Tapi air asam ni saya setuju tau, Yana. Dia senang menambahkan rasa kepada apa-apa menu. Kalau nak buat kerabu pun, kalau tak ada kata limau ke apa, ambil air asam sedikit tuang, dah cukup. Sedap. Tapi kalau macam saya, air asam ni macam bahaya untuk saya sebab dia boleh buat bertambah-tambah lagi makanan tu. Tapi nasi sepinggan jadi 2-3 pinggan pula jadi. Orang kata moderation is key lah. Betul. Okey, baik. Kita ada satu kisah yang cukup hebat lah daripada seorang wanita hebat. Sekarang ni berumur 72 tahun, Yana. Tapi dengan menjual asam gelugur telah membesarkan 9 orang anaknya. Dan sekarang ni juga membela cucunya yang menghidapi hydrocephalus. Untuk itu, jom sama-sama kita saksikan kisah yang penuh inspirasi ni. Asam di darat, ikan di laut, dalam kuali bertemu juga. Peribahasa yang sering kita dengari. Malahan, frasa asam garam kehidupan juga memberikan maksud gabungan rasa yang dapat memberi kesedapan. Begitulah juga simboliknya dengan kehidupan. Jika bagi insan lain, asam tidak membawa makna apa-apa, namun berbeza bagi Khadijah Ibrahim atau lebih dikenali sebagai Nik Jah, 73 tahun yang berasal dari Kampung Jenerih Bongkok, Pulai Condong. Dia sudah mempelajari cara memproses asam gelugur sejak berusia belasan tahun lagi. Biarpun telah di mamah usia, namun dia masih lagi meneruskan warisan arwah ibunya sehingga hari ini. Ada pokok kita dia buat dulu. Hari-hari buat. Kita tak ada kerja buat, kerja tu pula hasil sikit tu lah. Tak ada kerja mana. Jika dahulu dia mencari rezeki bersama arwah suaminya, namun siapa sangka Tuhan lebih menyayangi suaminya yang terdahulu dijemput ilahi pada Mac 2020 yang lalu. Biarpun separuh jiwa telah hilang, berbekalkan kudrat yang masih ada, Nik Jah masih lagi meneruskan pembuatan dan penjualan asam gelugur bagi menampung kehidupan di samping menjaga cucunya yang menderita penyakit kepala besar atau dikenali sebagai hydrocephalus dengan hasil jualan asam kepingnya. Ada orang nak buat kat kita boleh setak lagi ni kok. Buat. Kalau kita tak yakat, tak lagak tak buat. Nyama banyak umur nenek buat pula tahun depan pun dia buat pula. Dia buat sekali tahun tu.
Biarpun tidak sempurna seperti insan lain, namun cucunya Azrin turut sama membantu Nek Jah. Hari-hari belah. Tok Wida marah. Dia tak boleh rajin deh. Malam kalau ada dia tak belah. Dia tak belah ke. Orang pergi tak belah ke. Malam kali dia kita buka lampu dia belah ke dia. Kita duduk dalam pun. Dia. Bagi Azrin pula, dia tidak mahu menjadikan kekurangan dirinya sebagai halangan untuk membantu neneknya. Malahan, dia juga berharap agar sentiasa diberikan kesihatan yang baik buat diri serta neneknya itu. Untuk masa depan ni agak-agak sihatlah. Saling nenek. Dapat tolong nenek. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Walaupun bagi sesetengah individu, asam keping hanya sekadar bahan pelengkap rasa, namun bagi Nek Jah, asam keping membawa pengertian berbeza bagi dirinya. Bukan sekadar makanan, malahan ia merupakan sumber utama bagi menampung kehidupannya yang penuh asam garam, pahit manis, suka dan duka. Wow, saya cukup tertarik dengan ketekunan ataupun kesungguhan Nek Jah dan juga cucunya itu yang tidak menjadikan kekurangannya itu halangan untuk membantu neneknya. Cukup saya kata in awe lah orang kata dalam bahasa Inggeris. Dan kalau kita lihat juga cara pembuatan ataupun pembikinan asam glugo itu sendiri pun mungkin dia punya musim setahun sekali. Kemudian diambil, dihiris seperti apa yang Nek Jah dan juga cucunya buat tadi. Kemudian dikeringkan. Dan menurut Nek Jah kalau nak keringkan asam glugo tu kadang-kadang 2 ke 3 hari untuk memastikan ianya betul-betul kering. Mudah saja kan prosesnya, tapi yelah biasa kita lihat asam kering, asam keping yang kering, tapi hari ini dapat lihat asam buah tu macam mana diperbuat. Okey, baik, anda jangan ke mana-mana. Kita ada satu lagi demo untuk dikongsikan bersama dengan anda, lemon poshe. Bersama dengan tetamu kita sekejap sahaja lagi. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini.